Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang penuh dengan keberkatan, di pagi yang penuh ketenangan ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam satu situasi. Kita harapkan insya-Allah kita beroleh rahmat dan keridaan Allah yang berpanjangan, yang berterusan, yang akan memungkinkan kita beroleh segala nikmat dalam kehidupan yang penuh dengan nikmat ini. Alhamdulillah. Topik kita pada pagi ini ialah tentang persoalan yang paling penting dalam hidup kita. Sesuatu yang mesti mendasari kehidupan sehari kita, itulah tentang taubat. Satu amalan yang cukup mulia, amalan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan amalan yang wajib kita hayati bersama dalam kehidupan kita seharian. Taubat merupakan satu nikmat sebenarnya. Dan untuk mendalami isi perbincangan, kita akan berbincang tentang tajuk ini insya-Allah seketika nanti. Kembali bertemu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Persoalan taubat adalah merupakan persoalan yang paling utama di dalam kehidupan beragama kita. Taubat dalam maksud agama merupakan satu amalan ke arah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ila al-khair atau ar-ruju' ila al-haq. Ini yang ditafsirkan oleh para alim ulama kita dalam maksud kembali kepada kebenaran dan kembali kepada kebaikan. Kita harus ingat bahawa taubat ini merupakan satu amalan yang mulia yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Mereka telah pun melaksanakannya, mereka telah melakukannya. Suatu Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata bahawa amalan taubat merupakan satu nikmat sebenarnya, kerana taubat itu memberi maksud bahawa manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat ya tuan-tuan dan sidang penonton dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita manusia ini insan yang lemah, insan yang kadang-kadang melakukan amal-amal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terjebak dengan benda-benda yang tidak berapa elok dalam kehidupan seharian, dalam konteks agama kita. Sebab itulah makanya bila mana manusia melakukan kesilapan, kesalahan dan sesuatu yang boleh merosakkan nilai moral hidupnya, dia kena insaf dan sedar. Sebab amalan taubat satu-satu amalan yang boleh mendekatkan semula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah berkata bahawa taubat itu merupakan suatu cara untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah setelah kita agak renggang dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah kalau kita lihat ya dalam kehidupan seharian kita, kalau kita muhasabah seketika, sejenak dalam hidup ini, memang ada masa-masanya kita telah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam satu dua keadaan. Pertama, bila mana kita berdosa. Orang berdosa ialah orang yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melakukan maksiat, artinya orang itulah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Justru amalan taubat adalah amalan yang paling wajar dilakukan dalam hidup ini. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyarankan kepada kita dengan suatu ayat yang sememangnya memberikan kita kekuatan demi kekuatan dalam ke arah untuk merubah diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah." Yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan kejahatan, perkara yang tidak baik, lalu mereka kembali kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka lantas mohon keampunan daripada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa-dosa manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan sidang penonton dirahmati Allah sekalian,
betapa Allah sayang kepada hambanya. Dan Allah teramat sayang kepada hamba yang suka bertaubat kepadanya. Justru, ayat ini suatu ayat yang merangsang kita, memberikan kita kekuatan. Bahkan dalam riwayat menyatakan bahawa bila mana seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, maka syaitan akan menangis. Syaitan akan menangis di atas apa yang telah dilakukan hamba Allah yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat, mereka bermaksud kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama kita berkata bahawa taubat ialah amalan untuk bersihkan fitrah kita. Fitrah kita bersih, tuan-tuan, bersih, tidak ada kekotoran. Kita dilahirkan insan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan putih, bersih, tak ada sebarang dosa, kesalahan. Tetapi bila mana kita buat kesalahan, kita telah merosakkan fitrah kita, dan orang yang merosakkan fitrah dia wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan, benar kata Nabi, syaitan menangis kerana apa? Kerana orang yang kembali kepada Allah, maknanya orang itu telah benar-benar insaf terhadap dosa dan kesilapan dia lakukan dalam hidupnya. Oleh itu, dalam hukum beragama, kita harus ingat, taubat hukumnya wajibatun. At-taubatu wajibatun. Taubat itu adalah amalan yang diwajibkan agama. Sehingga ada ulama yang berpandangan, kewajipan bertaubat sama wajibnya dengan sembahyang dan salat. Kewajipan bertaubat sama wajib dengan ibadat-ibadat zakat, haji dan sebagainya. Arti kalau haji diwajibkan ke atas kita, zakat diwajibkan ke atas kita, maka taubat, tuan-tuan, juga diwajibkan ke atas hamba Allah demi untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan moga-moga niat kita benar-benar kembali kepada Allah, dan akhirnya insya-Allah kita menjadi orang yang sentiasa bertaubat. Kita akan kembali sekitar nanti dalam membicarakan tajuk taubat yang kita bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Drama siri Jepun kini ditayang semula atas permintaan Brahma. Bincangan kita pada pagi ini, topiknya ialah tentang taubat. Taubat merupakan satu nikmat dalam kehidupan kita. Ianya adalah perhiasan dalam kehidupan kita. Perhiasan yang wajar, dihias indah dalam kehidupan ini. Tidak ada manusia pun kecuali mereka itu kembali dan mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah, dalam kita nak bertaubat ini, agama telah menunjukkan kepada kita tentang apakah langkah yang wajar kita lakukan dalam hidup ini. Pertama sekali, kita harus ingat bahawa dalam kita bertaubat, ia bukan amalan yang berlaku secara sembrono, secara tiba-tiba. Berdosa belah pagi, petang bertaubat. Dosa belah malam, siang bertaubat. Tidak. Taubat ini merupakan satu amalan yang mesti digerakkan berasas kepada keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, maka di antara syarat bertaubat yang pertama ialah an-nadmu ala fi'lih. Orang yang bertaubat hendaklah menyesal di atas perbuatan dosa-dosa yang dilakukannya dalam hidup ini. Mesti ada penyesalan. Penyesalan ini sebenarnya membayangkan rasa takut kita, rasa bimbang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru rasa menyesal ini merupakan suatu hakikat yang tidak mesti ada dalam kehidupan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang tak sudah-sudah ini mesti kita lakukan, mesti kita nikmati. Kalau tak ada nikmat penyesalan ini, tuan-tuan, boleh jadi kita tidak akan mampu bertaubat dalam maksud yang sebenarnya. Itu syarat yang pertama. Kena ada penyesalan. Menangislah kita. Kerana kadang-kadang penyesalan itu kita boleh terjemahkan dengan amalan yang pelbagai. Kita meratap, kita menangis, kita hiburkan hati kita, kita menangis dengan penuh kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar ada tanda dan bukti, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, orang yang menyesal ada bukti penyesalannya. Boleh jadi kita menangis. Biarlah kita basahkan air mata kita dengan tetes air mata. Kita basahkan pipi dengan tetes air mata. Itu penyesalan. An-nadmu ala fi'alih. Syarat yang kedua bagi orang bertaubat ialah al-azmu alla ya'uda ilaihi. Dia berazam yang dia tidak akan kembali semula ke dosa yang lampau. Dia berazam, timbulkan dalam hati keazaman, keinginan, keyakinan, kemahuan. Ya Allah,
cukuplah dengan dosa telah aku lakukan. Ya Allah, cukup dengan maksiat telah aku lakukan. Ya Allah, tutuplah segala pintu kemaksiatan daripada hatiku ini. Seorang ulama tasawuf yang terkemuka yang bernama Abu Musa Al-Hasan Al-Ash'ari pernah menyatakan bahawa seorang yang tidak ingin melakukan dosa kepada Allah, dia mesti ada azam dalam hatinya. Sekurang-kurang dia meratap, dia menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak boleh tuan-tuan kita meratap kepada Allah? Kita menyatakan, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah segala pintu keburukan daripada hidupku ini. Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkan hatiku, ya Allah, daripada tercampak ke dalam lembah yang tidak baik. Mengapa tidak? Kita mampu, kita boleh. Suatulah yang keduanya ialah kita berazam yang kita tidak kembali melakukannya. Dua syarat tuan-tuan amat penting dalam kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kita harus ingat dalam soal taubat ini juga ialah betapa Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu pemurah dengan kita, sayang kepada kita. Sehingga Nabi pernah bersabda betapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersedia menerima taubat kita. Orang yang berdosa di siang hari, Allah terima taubatnya di malam hari. Orang yang berdosa di malam hari, bertaubat siang hari, Allah terima taubatnya. Menunjukkan betapa pusingan siang dan malam ini memberikan kita ruang dan peluang untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan keperluan taubat dalam kehidupan kita. Masakan tidak tuan-tuan, Nabi SAW yang tak ada sebarang dosa, sebarang noda, sebarang kesilapan, sebarang kesalahan tidak ada dalam batang tubuh Nabi SAW. Tetapi Nabi pernah bersabda, wallahi la astaghfiranna Allah akthar min 70 marratan. Demi Allah, aku bertaubat, memohon kepada Allah daripada kesucian hati, kebersihan jiwa siang dan malam lebih 70 kali sehari semalam. Ya Allah, kita boleh bayangkan siapalah kita yang hidup kita ini tuan-tuan dalam keadaan serba kelemahan. Jiwa lemah, hati lemah, perasaan lemah. Sentiasa kita dibentengi oleh nafsu dan syahwat, dibentengi oleh keinginan-keinginan yang tak dikawal oleh keimanan kita, ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita banyak berdosa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kalau ada di antara kita yang mereka tidak nak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, 1000 kali sayang, kalau ada di antara kita mereka yang tidak pernah bermohon taubat. Ya Allah, ya Tuhanku, bermohon siang dan malam, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu perkara yang mendukacitakan kita. Sebab itulah, maka dalam Al-Quranul Karim Allah mengingatkan kita di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Inilah janji Allah kepada kita yang menunjukkan betapa sayang Allah kepada mereka yang bertaubat. Sehingga ada ulama yang berkata bahawa di antara perkara yang boleh membuktikan cinta Allah pada hambanya ialah bila mana kita kembali kepada kebenaran, meninggalkan maksiat, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sifat Allah dengan kita yang sifatnya Al-Ghaffar, maha pengampun, masakan tidak tuan-tuan kita mengambil peluang ini sebelum nyawa kita terputus dari badan kita, sebelum Allah mengambil nyawa kita, bertobatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali seketika nanti insyaAllah menyambung perbincangan kita pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita bincangkan pada pagi ini tuan-tuan amat berkait dengan kehidupan kita. Dalam kita menempuh alam hidup yang penuh dengan pancaroba ini, kita kadang-kadang mudah tergelincir daripada arah landasan hidup yang sebenarnya. Kadang-kadang kita dalam keadaan terhindar daripada perkara yang sepatutnya kita buat tapi kita tak lakukannya. Oleh itulah maka persoalan taubat merupakan persoalan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saya dah sebutkan tadi betapa dalam kitab suci Al-Quranul Karim Allah telah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenarnya. Bagaimana tuan-tuan kita nak hasilkan taubat yang nasuha? Saya memikirkan betapa dalam hidup kita bertaubat bukan susah. Sekadar kita nak ucapkan astaghfirullah, apa yang susahnya? Sekadar kita nak sebut, ya Allah ampunkan dosaku, apa yang susahnya? Semua lidah kita boleh sebut dengan ucapan demikian. Sekadar itu nak kita sebut, tidak susah tuan-tuan.
malam kita boleh sebut, siang boleh kita lafazkan, pagi boleh kita ucapkan, malam boleh kita ulang-ulangkan. Sekadar astaghfirullahalazim. Tetapi persoalan kita yang harus kita lihat ialah di mana taubat nasuha yang sebenarnya. Apakah dengan kita bertaubat itu berarti kita ada peluang untuk kembali kepada keburukan dalam hidup? Sebenarnya jawapan yang diberikan agama tidak sama sekali. Sebab itulah maka ciri taubat nasuha perlu kita fahami dalam hidup ini. Antara ciri taubat nasuha ialah yang pertama, seseorang itu hendaklah yakin terhadap betapa sifat Allah itu maha pengampun kepadanya. Tidak ada sebarang dosa kecuali Allah sedia mengampunkan dosa-dosa tersebut. Inilah di antara tanda kehebatan Allah, kesucian Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedia mengampunkan semua kesalahan kita di saat kita sedia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan mesti ada. Ini ciri taubat nasuha. Ciri yang kedua bagi taubat nasuha ialah seorang itu bersegera untuk bertaubat. Dalam maksud dia segera bertaubat kepada Allah dengan tidak melengah-lengah walaupun sesaat. Sampai Nabi sebut dalam satu hadis baginda SAW, Nabi kata apa tuan-tuan? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada dan iringkanlah sesuatu yang baik kamu lakukan, yang jahat kamu lakukan dengan kebaikan segera kamu laksanakan. Maknanya tengok cara Nabi nak didik hati budi kita, jiwa perasaan kita, amalan saran kita. Kalau ditakdirkan kita buat benda yang tidak baik seawal pagi, sebelum tengah hari, tolong segerakan amal yang salah. Sesaat kita buat amal yang buruk di petang hari, sebelum menjelang malam hari, iringkan dengan amal yang salah. Dengan harapan sesuatu yang buruk kita lakukan, Allah akan hapuskan dengan amal salah kita lakukan. Ini menunjukkan betapa kewajipan taubat nasuha ialah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengambil sikap bertangguh-tangguh. Jangan mengambil sikap untuk bertangguh-tangguh atas dosa kesalahan kita. Hakikatnya kata para ulama, apakah kita tahu bila kita akan mati? Kita akan sakit, kita akan demam. Allah saja yang maha mengetahui. Seinci nikmat rezeki kita bukan kita yang menikmati selama-lamanya. Seinci nyawa kita yang kita nikmati bukan hak kita selama-lamanya. Sesaat kita demam bukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan, kecuali Allah juga menentukan kesihatan. Sesaat kita sehat juga tidak ada ketentuan, Allah menentukan kesakitannya. So itulah yang kedua tuan-tuan, ciri orang yang bertaubat dengan taubat nasuha ialah dia segera kembali kepada Allah. Jangan menangguh-nangguh. Bebanannya Nabi sebut kepada kita di antara kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Subhanallah, yang bermaksud Allah sedia menerima taubat hambanya sebelum nyawa sampai ke halqum. Sebelum nyawa sampai ke halqum, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Artinya di saat usia yang masih kita nikmati, di saat upaya kekuatan masih kita nikmati, arti di saat nikmat kesihatan yang masih kita nikmati, pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan biarkannya. Moga-moga dengan nikmat yang kita gunakan itu, insya-Allah kita akan kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu antara yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Segera melakukannya. Jangan dah terhantuk bau tengadah. Dalam pepatah orang kita disebut kepada kita, jangan dah terhantuk bau tengadah. Sesal tak sudah-sudah apa gunanya. Suatu sebelum kita dibala bencana dengan musibah tertentu, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru apa yang kita bincangkan pada pagi ini adalah sesuatu yang amat berkait dengan kehidupan semasa kita. Maka persoalan taubat adalah merupakan persoalan yang utama dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kita masuki pintu taubat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala kemuliaan, segala kebaikan. Moga-moga bila kita bertaubat kepada Allah, Allah sedia menerima kita dan kita akan dibersihkan dari sebarang kesilapan, kesalahan, dosa yang telah kita lakukan selama ini. Moga-moga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan ilmu, ke jalan kebaikan, dan kita termasuk dalam golongan
orang-orang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.